Sembang KL. Alhamdulillah, jom kita mulakan Sembang KL seperti biasa. Waktu ini pukul 2.30 dan kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Shazza Farhana Muhammad Shukri. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, kerana memenuhi undangan menerusi penerbit kami AJ. Sudi datang ke Konti dalam keadaan sibuk. Hari ni ada kelas? Hari Ada, ni? pagi tadi ada kelas. Alamak. Cepat lepas kelas saya berhentikan cepat-cepat. Saya Alamak. kata I have to go somewhere. Okay. Student seronok je. Alhamdulillah. Oh, student dia. Dia. Oh, free time. Alhamdulillah. Apapun kita bukan nak serius sangat lah bila kita nak sembang tentang kredibiliti calon atau parti. Memang menjadi soalan yang paling popular di tempat makan. Kalau di kampung, di kedai kopi, di kafeteria. Yalah, dengan rakan-rakan sepejabat. Kau nak pilih mana? Kau nak pilih calon ke parti? Aku macam ni lah, calon aku di tempat aku ni bla 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 lah. Parti aku. Jadi sebelum itu, kita nak sentuh tentang istimewanya PRU yang ke-15 tahun ini. Fakta-faktanya saya dah kongsikan awal siaran tadi. Antara calon yang paling ramai ataupun calon yang layak paling ramai dalam sejarah PRU. Dan bermulanya pengundi muda berusia 18 tahun ke atas. Secara automatik dah berdaftar. Hampir berapa jumlahnya tadi kita? 1.2 ke 1.4. Lebih kurang 1.2 hingga 1.4 juta. Jadi, apa pandangan doktor bila saya katakan istimewanya PRU yang ke-15 ni? Sama ada doktor nak setuju dan bagi hujah doktor ataupun tak setuju bagi hujah doktor. Silakan. Saya setuju 100%. 100%. Okay. Kalau exam tu dah pass, memang betul. Memang sangat menarik sangat sekarang ni. Okay. Sebabnya, macam dah disebutkan tadi, bukan setakat faktor pengundi. Bagi saya juga faktor calon-calon yang kita ada. Parti-parti yang kita ada. Kalau dulu kan Malaysia ada satu atau dua je parti dominan kita panggil. Sekarang ni dah ada 4 parti dominan. Okay. Jadi saya rasa menariknya adalah mencabar untuk parti-parti ni. Mencabar, diorang kena cuba menang hati rakyat. Kita pula sebagai rakyat ada banyak pilihan. Jadi di situ macam doktor dah bagi hint-hint dah. Apa itu? Yelah, apabila sebut pasal parti tu kan. Jadi pada topik kita tadi, kredibiliti calon atau parti. Kan? Betul. Okey, kita juga nak war-warkan. Kita sedang FB Live ketika ini. Dan kalau boleh doktor senyum sikit dekat pendengar kita, dekat kamera tu. Senyum sikit. Senyum manis. Comel doktor ni. Okey, tak apa kan Puji? Boleh. Alhamdulillah kan. Okey. Dan soalan saya yang kedua. Bagaimana kita ingin menggalakkan lagi golongan 18 tahun ke atas, golongan muda ni. Kita tidak tahu sejauh mana kesediaan mereka untuk turun mengundi hanya pada hari mengundi itu saja nanti. 19 hari bulan nanti. Betul tak? Betul. Kita main agak-agak aja ni. Dia orang ni 1.2. Adakah 1.2 juta ataupun 1.4 juta ni akan semuanya turun mengundi? Atau macam mana? Jadi bagaimana kita nak menggalakkan lagi mereka? Silakan doktor. That's a good point. Memang saya rasa orang selalu lupa. Diorang selalu sebut, kita ada 1.4 juta pengundi muda baru. Tapi diorang ni automatic registration. Kan? Diorang ni dah di-registerkan secara automatik. Tak semesti diorang akan keluar. Entah yang keluar 50%. Entah kurang. Kita tak pasti. Jadi betul macam mana nak galakkan mereka. Itulah saya ni bias kan bila saya sembang dengan student-student saya, diorang student political science. Ni semua student semangat-semangat lah. Tapi kadang-kadang diorang datang kat saya, diorang kata, "Madam, kawan-kawan kita orang kan, diorang tak nak mengundi, madam." Tengok. Macam mana? Berapa orang yang datang cakap macam tu? Ramai juga. Tengok. Memang diorang kata memang betul yang kita orang political science ni semangat lah. Tapi yang lain tu bukan setakat tak nak mengundi. Tak tahu pun apa yang sedang berlaku kan. Apa parti ada, apa calon ada. Diorang tak pasti. Macam mana nak bawa diorang keluar? Saya rasa kita kena bawakan isu-isu yang pelajar-pelajar ni ataupun orang muda ni lah utamakan. Contohnya? Yang saya nampak lah bila saya sembang dengan orang muda kita, diorang selalu sebut pasal ekonomi. Sebab diorang risau kan, sebab diorang akan graduate dalam masa setahun dua. Adakah mereka akan ada kerja? Jadi ekonomi tu memang paling atas sekali. Mampukah mereka beli kereta, mampukah mereka memiliki rumah kan? Betul. Bermain dalam fikiran mereka tu. Betul. Jadi kita pancing mereka dengan isu ekonomi. Tapi isu ekonomi pula, macam kita sedia maklum lah, ada dua pendapat pula kan. Ada satu bahagian pengundi muda tu dia nak benda yang instant kan. Mereka nak cepat, ada kerja, ada macam sebut tadi kan, boleh beli rumah, boleh beli kereta. Tapi saya menarik tu ada pelajar saya, especially daripada ibu kota, diorang lebih utamakan kita nak
Malaysia yang lebih maju, yang lebih stabil, yang mempunyai banyak syarikat-syarikat maju datang ke Malaysia. Jadi mereka berpandangan jauh. Jadi saya rasa parti-parti politik ni kena seimbangkan dua-dua ni. Faham tak? Macam mana mereka nak tarik pengundi muda dengan janji-janji yang boleh ditunaikan dalam masa 2, 3, 4 tahun. Tapi ada juga yang nak tengok janji-janji yang 10 tahun akan datang. Apakah industri yang akan dibawa masuk ke Malaysia? Ada yang sebut tentang industri makanan, mereka risau sebab mereka tengok harga makanan naik, inflasi. Jadi mereka nak apa yang boleh janjikan mereka pekerjaan yang stabil. Bukan setakat pasal masalah sekarang kat Malaysia banyak underemployment. Okay. Kan, ramai yang bekerja, betul. Tapi kerja mereka tak setimpal dengan diorang punya certification. Betul. Kan? Jadi mereka nakkan industri-industri ni masuk Malaysia. Tapi saya selalu tanya macam mana? How do we get this industry to come into Malaysia? Ini yang mereka kurang fasih sikit lah. Okay. Bila saya kata nak ni kita kena restructure Malaysia. Saya tertarik apabila doktor menyebut tentang peranan parti itu sendiri. Peranan di sebelah parti. Bukan kita bukan dalam keadaan berada dalam parti. Saya tidak mengerti apa-apa parti politik. Doktor juga, saya pasti. Juga. Jadi, apabila kita bercerita pasal nak memancing golongan muda, golongan 18 tahun pertama kali untuk mengundi PRU yang ke-15 ini, kita dah sebut pasal ekonomi, isu-isu yang kita kena bangkitkan bagi mereka sedar, bagaimana nak tackle keadaan ekonomi di masa hadapan apa semua. Jadi ini peranan kepada orang yang di sebelah sana yang bertanding. Kan? Betul. Jadi kita kembali kepada topik kita untuk memilih kredibiliti calon atau parti. Kita rehat seketika. Kita sambung sekejap lagi. Kita nak dengar dulu lagu. Okey, Doktor? Okey. InsyaAllah kita harapkan ada fruitful discussion ataupun kita sembang-sembang yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan ada panduan buat kita semuanya nanti. Teruskan bersama-sama Sembang KL. Sembang KL kembali sebentar lagi. Terus setia bersama Sembang KL. Baik, kita bersama dengan tamu kita Sembang KL, Dr. Syazza Farhana Muhammad Syukri, seorang pensyarah kanan di Jabatan Sains Politik UIAM. UIAM di Gombak lah ya? Betul, di Gombak. Okey, dan kita dah sembang setakat peranan parti politik. Okey, bila kita campakkan cara-cara bagaimana nak mancing, nak menggalak, nak mengajar golongan pengundi muda 18 tahun ni untuk turun mengundi, ya. Kita ni macam yakin sangat-sangat bila kita sebut jumlah kan. 1.2 juta, yakin je. Tapi adakah 1.2 juta ni akan turun mengundi ramai-ramai dalam 2 bulan ni? Jadi itu yang kita risaukan juga. Jadi peranan parti politik, apabila sebut pasal peranan parti politik, sumbangan kredibiliti mereka. Okey. Kredibiliti untuk keseluruhan, for the whole parti politik itu sendiri, okey, keseluruhan persepsi parti politik dan calon-calonnya juga. Yang pastinya calon-calon yang mewakili parti politik. Akan tetapi timbul kredibiliti dua. Kredibiliti yang berasingan juga akhirnya. Kredibiliti calon itu sendiri dan ditambahkan dengan kredibiliti parti. Ada yang mengatakan, calon tu bagus. Tapi parti dia so-so. Tapi ada pula yang kata, calon alamak muda, pengalaman ke ni, boleh ke jadi wakil rakyat aku ni kan. Tapi parti yang dibawa tu, okey, ada harapan. Jadi mai kita bagi panduan kepada pendengar, terutama pendengar yang golongan muda ni, Doktor. Macam mana untuk kita memandu mereka? Silakan. Kita mula dengan kita berikan dipanggil pengaruh untuk dua-dua ni, calon dan parti. Silakan. Okey, macam mana nak memandu mereka ya? Agak sukar sebenarnya sebab memang tak dinafikan. Macam ada kata, dua-dua memainkan peranan yang penting tapi asing. Kan? Parti politik ni, dia, okey, masalah sekarang ni, bila saya sembang dengan anak-anak muda, diorang kata dekat saya, diorang tak suka parti-parti politik kat Malaysia. Sebab diorang kata semua kotor. Betul. Semua ada legacy masing-masing. Persepsi mereka tu. Betul. Bahaya sangat. Betul. Jadi benda tu yang mungkin menyebabkan diorang tak nak keluar mengundi. Okey. Kan, sebab orang kata ini je parti politik kita ada, semua diorang kurang minat, macam mana diorang nak mengundi. Okey, jadi saya kata lihatlah calon kalau macam tu. Kalau semua parti you guys kata sama je, kan, that's what they say, semua sama je. Okey, kita tengok calon, mana calon yang bagus-bagus. Okey, calon yang bagus-bagus pun ada banyak kriteria. Subjektif juga kan. Betul, apa namanya, of course kita selalu kata yang penting kita nak calon yang
jujur, yang amanah, yang good personality, yang boleh berkomunikasi dengan orang ramai, yang rajin turun ke padang jumpa orang ramai, yang berpengetahuan, yang ada pengalaman. Semua ni penting. Memang tak nafikan. Jadi tu yang buat sukar juga untuk diorang as in pengundi untuk membezakan calon mana yang berkredibiliti. Okay. Tapi bila saya pesan, bagi saya lah, saya pesan 3 benda yang saya utamakan. Pertama, tengok kepada akhlak mereka yang biasanya berpandukan kepada pendidikan diorang jugalah. Ini number 1. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman mereka, track record mereka. Okay. Pengalaman tak semesti pengalaman politik. Sampai kita banyak calon baru sekarang kan. Jadi kita tengok pengalaman mereka. Kita tengok pengalaman mereka berkhidmat untuk masyarakat. Apa yang diorang dah buat sebelum ni. Okey. Tapi saya ada syarat ketiga yang mungkin jarang sikit kita dengar. Bagi saya syarat ketiga, kalau bolehlah kita pilih calon yang tak bermain dengan sentimen. Sebab bila saya sebut sentimen, maksudnya benda-benda yang cetek. Kita nak calon yang berbicara tentang dasar-dasar kerajaan, tentang polisi-polisi kerajaan. Apa dimaksudkan dengan apa dia panggil, cetek tadi? Sentimen. Sentimen. Apa yang dimaksudkan dengan sentimen dalam konteks ni sebenarnya? Kalau di Malaysia ni sentimen agama, sentimen kaum lah. Okay. Biasa kita akan main sentimen-sentimen itu. Jadi saya pesan tak payah tengok yang inilah. Okey, sebab apa? Kita sekarang Malaysia, kita nak pemimpin yang boleh satu padukan kita, bukan yang memecah belahkan kita. Jadi bagi saya ini kriteria yang sangat penting bila pilih calon. Jadi pilihlah calon mana yang berwibawa antara yang kita ada setengah 10 penjuru, 9 penjuru, 8 penjuru. 10 penjuru dekat Parlimen Batu. Susah nak buat keputusan. Tapi having said all that, tak dinafikan at the end of the day Malaysia ni negara berparlimen. Berparlimen ni maksudnya kita tak boleh undi kita punya Perdana Menteri. Parti yang akan pilih Perdana Menteri kita. Itu yang buat susah tu. Kita nak calon yang berwibawa, tapi kita nak juga ambil kira parti politik, sebab parti politik yang akan pilih Perdana Menteri kita nanti. Okey, macam ni lah. Kita andaikan impian kita semua, keluarga Malaysia, calon yang berwibawa dan parti politik yang dibawanya, diwakili pun berwibawa. Betul, itu yang kita nak. Tapi adakah itu wujud? Doktor, adakah itu wujud? Doktor dah senyum dah. Doktor dah tergelak-gelak dah. Saya tak boleh jawab lah kan itu. Kan, saya pun tak boleh jawab juga. Bahaya. Bahaya, betul. Kan? Kita harapnya adalah mungkin, ataupun sometimes they say to me, the lesser of evil. Mungkinlah semua parti-parti yang kita ada 4 main gabungan kan. Mungkinlah mereka semua ni ada masalah masing-masing, tapi mana yang paling tak bermasalah. Ataupun saya selalu pesan dengan student saya, carilah parti yang paling menepati dengan visi kita. Macam Riz kata tadi, kita semua ada impian untuk Malaysia. Saya rasa impian kita semua sama. Kita nak Malaysia yang maju, Malaysia yang harmoni, makmur, semua betul, semua kita nak. Kita tak nak lebih. Kita nak yang macam ni sekarang ni. Okey. Kita nak yang dalam keadaan kita hidup aman, boleh pergi makan, makan di mana-mana saja, duit pun okey akan ada juga akhirnya. Dan mungkin kita nak ada tambah nilai untuk kehidupan kita. Itu saja. Betul. Untuk nambah baikkan Malaysia. Itu je betul. Saya selalu pesan, kita bukan nak tukar sangat Malaysia. Apa kita ada ni dah okey. Cuma there's always room for improvement kan. Mana-mana pun. Jadi mana parti yang boleh mengisi kekosongan ni? Mana yang boleh tolong menambah baikkan Malaysia ni? Okey, so saya dah semakin tak tahu makin keliru kan? Sebenarnya sama ada nak pilih calon ataupun nak pilih parti. Sebab kalau pilih calon, okey, calon tu bagus, tapi parti pula. Tapi kalau pilih parti, adakah tu perkataan, adakah calon ini mampu? Okey. Nampak tak gitu? Good question. Adakah calon ini mampu? Tapi saya rasa again balik pada sistem Malaysia ni, kita ni sistem berparlimen, maksudnya bukan calon lah, bila mereka dah menang nanti jadi wakil rakyat, mereka ni kena ikut parti mereka, parti whip. Memang ini style politik di Malaysia dan kebanyakan sistem berparlimen macam saya sebutkan. Kita undilah, kita rasa calon ini mungkin akan membaiki parti mereka, tapi at the end of the day sebenarnya parti tu sangat berkuasa dekat Malaysia ni. Jadi mereka tak mengundi, kita panggil conscious voting. Kurang kat Malaysia conscious voting. Diorang akan undi di parlimen nanti ikut parti politik mereka. Parti politik. Itu orang kata the
kebenaran dekat Malaysia ni lah. Doktor, janganlah pula kita sembang ni membuatkan orang, kalau macam tu aku tak nak turun mengundi lah. Tak, sebaliknya. Ini maksudnya kena mengundi. Ini maksudnya kita kena mengundi sebab turun juga keluar juga. Kena sebab apa? Okey, lagi satu saya selalu dengar orang sebut, alah undi mana-mana sama je, orang semua sama je. Saya tak rasa ni betul. Saya tak rasa mana-mana sama je. Ya, memang semua parti politik mereka main cara yang sama, tapi mereka semua ada visi lain-lain. Kau tengok manifesto, semua lain-lain. Semua ada prioriti lain-lain yang masing-masing. Jadi saya rasa kita kena keluar mengundi. Kita kena pilih mana satu visi yang paling kita nak untuk Malaysia. Saya tak kata jangan mengundi. Yalah, kita Kan? Kita tak cakap, tapi Takut orang yang takut orang bila dia dengar kita bersembang ni, makin pening aku lah, tak tahu nak pilih lah. Orang ni duk cakap pasal nak pilih calon, lepas tu macam nak suruh aku pilih calon, lepas tu tiba cerita pasal parti pula. Lepas tu macam mana ni aku nak pilih parti ke kan? aduh. Tapi sebenarnya hakikatnya memang topik ni topik yang kita tidak boleh bagi kata putus sebenarnya kan? Sebenarnya betul. Tepuk dada tanya selera sebenarnya. Apa yang kita nak. Ini penerbit lah ni. Aduh, penerbit kenapa lah pilih tajuk ini penerbit. Gelak dia kat bawah. Tapi tak apa sebenarnya. Apa dia panggil, penerbit pun tahu kita mampu untuk membuka minda pendengar. InsyaAllah. Okey. Dan baik doktor, kita ke soalan yang antara yang terakhir lah juga ni. Apa yang doktor jangkakan lah pada 19 hari bulan ini dari segi persaingan antara yang memilih calon dan yang memilih parti. Okey, secara jujur. Yang mana yang lebih berat? Tapi kita tak suruh orang kita, macam again seperti yang saya kata, kita tak bagi kata putus. Betul. Tapi jangkaan doktor sendirilah melihat pada senario ketika ini. Okey. Mungkin Riz takkan suka jawapan saya. Cakap dulu. Sebab memang ada mix. Okey. Trend sekarang yang saya jangkakan, apa yang saya jangka akan berlaku, ada percampuran. Kalau kita tengok orang yang lebih berusia, mereka akan mengutamakan parti. Dah agak dah. Sebab diorang dah ada kesetiaan parti ni dah kan. agak. Parti loyalty. Diorang dah undi. Ini bukan kali pertama diorang undi. Dah kali keberapa dah. Mereka akan attach dengan satu-satu parti. Ini untuk orang yang berusia. Okey. Tapi having said that, orang yang berusia ni pun sebenarnya diorang ada kemungkinan kita panggil swing vote. Diorang mungkin berubah. Swing vote Mungkin sebab mereka lihat juga pada iklim politik semasa ni. Kan? Jadi mungkin diorang berubah pendapat. Itu mungkin berlaku. Sebenarnya itu yang berlaku 2018. Okey, 2022 kita tak pasti lagi macam mana mereka akan undi. Ramai yang kata mereka akan balik kepada parti yang mereka sokong selama ini. Okey, itu orang yang berusia. Orang yang muda ni yang saya nampak setakat ini, mereka pilih calon. Sebab mereka saya rasa lebih matang dari segi orang muda lebih matang. Saya rasa mereka ataupun lebih terdedah dengan politik berbanding dengan generasi sebelum ini ketika diorang muda. Okey. Saya compare macam tu. Okey. Ketika diorang muda. Okay. Sekarang ni kan macam kita tahu lah, media sosial lah, apa semua. Diorang terdedah. So, diorang tahu nak pilih. Jadi, kebanyakan orang muda, diorang akan pilih ikut calon. Lagi-lagi macam saya kata, diorang tak ada kesetiaan politik ni. Diorang tak ada attachment lagi. Yeah. So, it's open season, in other words. Memang diorang akan pilih calon. Jadi, saya rasa calon memang perlu mainkan peranan untuk tarik undi orang muda ni. Ibaratnya dalam tempoh berkempen 2 minggu ni kan doktor. Ibarat mereka berkempen untuk golongan muda tau. Betul. Betul tak? Betul. Kalau dalam teori politik kita panggil fence-sitters ni, sebenarnya bila kita keluar kempen, kita kempen kepada orang fence-sitters ni. Bukan orang yang dah ada party loyalty. Itu kita dah set aside. Bila kita kempen, kita kempen ke orang baru ni. Jadi memang betul. Kita lah parti lah. Bila parti keluar berkempen, dia akan nak menang hati orang-orang muda ni. Hati fence-sitters ni yang tak buat keputusan. Tapi kat Malaysia ni yang menariknya, kalau kita tengok data, ada dalam 30% fence-sitters. Sebenarnya kadang-kadang diorang ni bukan fence-sitters pun. Diorang dah ada parti yang diorang sokong tapi diorang tak nak bagi tahu. Sebab kat Malaysia ni masih ramai yang kita tak berani nak kongsikan pendapat politik kita yang sebenar. Betul. Jadi itu yang buat lagi huru-hara untuk kita tahu apa yang akan berlaku datang 19 November ni. Sebab kita tak ada data yang komplit. Yang pastinya 19 adalah detik penentuan ni doktor. Ya, betul. Apa yang kita sembangkan ini menjadi kenyataan ataupun melesek sama sekali,
kita akan nantikan pada 19 November ini. Doktor sendiri akan mengundi di mana? Seremban insya-Allah. Oh, Seremban jauhnya. Awak Seremban. Jauhnya. Saya undi pos. Saya mengundi di Kelantan patutnya, tapi saya undi pos sebagai petugas media. Apapun jutaan terima kasih kepada Dr. Syaza yang cukup seronok lah sebenarnya bersembang dengan doktor dalam keadaan topik yang agak berat, tapi kita boleh bawanya ringan-ringan je kan. Kita boleh main lambung-lambung. Mudah-mudahan ada manfaat pada pendengar. Itu yang kita mahukan. Walaupun kita gelak-gelak, ada gelak ketawa, ada gurau-gurau senda, tapi yang penting kita dapat berikan mereka satu peluang untuk membuka minda, memikirkan yang mana satu, kredibiliti calon ataupun parti terpulang kepada pendengar pengundi. Ada kata-kata yang terakhir daripada doktor? Kata-kata terakhir saya memang betul lah terpulang kepada pendengar, nak pilih macam mana, bagaimana. Tapi yang paling penting sekali, macam mana nak pilih pun keluarlah mengundi. Itu je. 2 minggu daripada sekarang keluarlah mengundi. Buatlah pilihan yang terbaik untuk Malaysia. Malaysia sekarang ni perlukan pengundi-pengundi ini untuk membuat keputusan ke mana arah tuju Malaysia, insya-Allah. Keluar mengundi dah satu hal, ngundi itu biar betul. Betul. Jangan undi rosak. Jangan undi rosak. Jangan main-main undi. Jangan main-main tanda kertas undi itu. Okey. Terima kasih sekali lagi kami di KLFM bagi pihak AJ, penerbit untuk Sembang KL, mengucapkan kepada Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Politik UiAM, kerana sudi bersama-sama memberikan sedikit buah fikiran, ilmu yang bermanfaat untuk kami di KLFM dan pendengar. Terima kasih. Kalau ada waktu, kalau mungkin lepas pasca PRU kita nak jemput lagi boleh InsyaAllah boleh. Ramai kerja saya. Alhamdulillah. Sudi-sudikan datang lagi. Jadi terima kasih. Semoga doktor terus maju jaya dalam kerjaya, insyaAllah. Terus menjadi pendidik yang lebih disegani, yang akan terus disayangi dan dihormati. Daripada saya, Riz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.